Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua brothers-brothers Doyonko, sister-sister, sahabat-sahabat Doyonko? Anda semua baik? Stay safe dekat luar sana dalam keadaan COVID-19 ini. Ya, kita kembali lagi dengan APE. Apa? Segmen Plot Explanation. Episod yang kedua. Hari tu korang dah tengok video aku berkaitan dengan Romulus Dawn, bukan? Best kan? Sorry lah kalau video tu terlalu panjang sebenarnya. Sebenarnya aku nak campurkan Romulus Dawn ni dengan perjumpaan Luffy dengan Kobe, tapi disebabkan tak ada kaitan sangat, jadi aku biarkan Romulus Dawn tu seorang-seorang. Jadi kali ni kita akan gabungkan sekali pertemuan Luffy dengan Kobe dan juga rekrut pertama Mugiwara no Ichimi. Ya gitu. Alright, sebelum aku mulakan video, aku minta korang untuk subscribe kepada yang baru sampai ke channel aku. Subscribe sekarang, baru tengok pun subscribe sekarang dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas daripada semua video-video aku. Setiap kali aku akan upload video, so korang akan dapat notification lah. Dan jangan lupa like and share dan komen dekat bawah sebarang idea-idea, teori-teori, konten-konten yang korang rasa aku boleh bicarakan. Jadi korang bolehlah selit dekat bawah, okay? So, kita mulakan. Roulette. Okay, pertemuan Luffy dengan Kobe ini merupakan satu pertemuan yang ditakdirkan, sebenarnya orang kata. Dan pertemuan mereka berlaku di atas sebuah kapal seorang pirate perempuan yang gemuk, iaitu Alvida. Pirate perempuan itu bernama Alvida. Kau nampak tak aku terpaksa body shaming dia sebentar tadi. Jadi siapa Alvida ni? Alvida ni adalah seorang ketua pirate, ataupun orang kata tu dia ada kru pirate dia sendiri. Dan apa yang best sebenarnya pasal Alvida ni, aku suka satu fakta yang menarik pasal Alvida ni. Dia ni setiap kali dia nak berbicara dengan ataupun nak bercakap dengan dia punya kru sendiri, dia akan bertanya dahulu kepada kru-kru dia, siapa perempuan paling cantik dalam dunia ni? Kau nak jawab siapa paling cantik, takkan kau tak nak jawab dia. Memang kau kena bedok dengan dia nanti. Jadi kau terpaksalah jawab si Alvida tu paling cantik. Jadi inilah sedikit sebanyak yang aku suka sebenarnya pasal watak dia ni. Dia ada habitat dia sendiri, dia ada habit dia sendiri. Jadi kita berbalik kepada watak Kobe ni sebenarnya. Alright, Kobe ni perwatakan dia ni adalah seorang penakut sebenarnya tau. Kalau korang nak tahu, dia ni adalah penakut dengan rambut pink dia tu lagi. Lepas tu watak penakut dia ni setiap kali dengar pasal pirate, dia ni akan ketak lutut lah. Orang utara kata kan, memang ketak lah lutut dia kan. Tak boleh dengar pasal pirate. Jadi macam mana dia boleh masuk pirate? Macam mana dia boleh ada dalam kapal Alvida ni sedangkan dia takut pirate? Okey, kita pergi ke masa lampau sewaktu Kobe ni masuk ke kapal Alvida ni. Pada suatu hari, tengah-tengah Kobe ni duk memancing, dapat ikan haruan, dapat ikan patin, dapat ikan masak tempoyak. Tiba-tiba kru Alvida ni duk datang, terus duk cekup dia masuk dalam kapal. Dan sekarang sampailah ke waktu itu dia bekerja dalam kapal Alvida sebagai caretaker ataupun orang-orang yang bersihkan kapal, susun tong sake. Jadi pertemuan Luffy dan Kobe ni berlaku sewaktu Kobe ni tengah duk sibuk-sibuk menyusun tong-tong sake. So korang tahu kan, sake tu arak kan. Jadi tengah sibuk dia tu susun tong-tong sake dekat dek bawah kapal. Jadi tiba-tiba terpacullah keluar seorang lelaki yang berbaju merah, bertopi jerami. Ya, itulah dia, kalau bukan siapa lagi, Mugiwara no Ichimi. Lagi sekali kita ada pantun. Alright, jadi mereka ni pun berbual lah. Jadi mereka pun saling berkenalan. Nama saya Luffy, nama saya Kobe. Jadi Luffy ni pun bagi tahu lah kenapa dia ni berlayar. Jadi sebenarnya Luffy ni bagi tahu yang dia ni nak jadi pirate. Bukan saja pirate, tapi dia nak jadi Pirate King. Bila sebut dia Pirate King, Kobe ni semua dah menggigil lah. Kau ni biar betul nak jadi pirate kan? Dan untuk jadi Pirate King bukannya senang. Kau kena tempuh Grand Line, kau kena masuk New World, kau kena jumpa Yonko, kau kena lawan pirate-pirate yang padu-padu. Gila lah orang kata kan. Jadi keadaan ini menggusarkan sebenarnya Kobe terhadap Luffy. Tapi disebabkan desire dan sifat determine yang ada pada Luffy ni, sampaikan Luffy ni bagi tahu Kobe yang dia sanggup mati demi mencapai cita-cita dan impian dia. Maka disebabkan kata-kata itulah semangat Kobe ini berkobar-kobar sebenarnya. Dekat sini baru kita tahu sebenarnya Kobe ni, dia ni ada impian sebenarnya. Kobe ni sebenarnya dia nak jadi Marine.
Marine yang hebat, mungkin Marine macam taraf-taraf Admiral ke ataupun Fleet Admiral, sebenarnya Kobe tu nak jadi level-level macam tu. Jadi disebabkan sikap penakut yang ada pada si Kobe ni, jadi dia ni tak berani sebenarnya untuk mengoffer diri dia atau menawarkan diri dia untuk menjadi Marine. Jadi selepas itu, dengan bantuan Luffy sebenarnya, Kobe ni berjaya keluar dan terlepas daripada cekapan Pirate Alvida ini apabila berlaku pertembungan antara Luffy dan juga Alvida sama. Jadi Alvida ini tewas akhirnya dengan hanya satu tumbukan apabila Luffy menggunakan teknik jadi tewas Alvida. Jadi Luffy ni pun memintalah kepada kru-kru Alvida ini untuk menyediakan dia perahu atau kapal kecil supaya dia boleh berlayar bersama Kobe mencari marine base yang terdekat. Jadi berlayarlah Luffy dan Kobe mencari kawasan marine ataupun markas marine yang terdekat. Jadi suatu berlayar itu, Luffy ni ada bertanya dekat Kobe berkenaan dengan Roronoa-Zoro. Jadi dari sini kita sebenarnya dah tahu serba sedikit tentang siapa Roronoa-Zoro. Jadi Roronoa-Zoro ini kita diperkenalkan watak daripada permulaan dia adalah seorang pirate hunter, pemburu lanun kau. Jadi dia ni orang kata dia ni bengis, dia ni ganas, tak boleh jumpa orang. Kalau jumpa pirate dia memang terus tangkap, memang terus bantai je lah orang kata dia tu kan. Jadi Kobe pun bagi tahulah ya sebenarnya Zoro ni berada dekat markas marine yang kita nak tuju ni. Jadi waktu tu lah makin berkobar-kobar lah Luffy ni nak rekrut si Zoro ni. Sebab kita tahu sebenarnya insting si Luffy ni sebenarnya memang kuat tau. Luffy ni dia tahu siapa boleh jadi kawan, siapa boleh jadi lawan. Jadi Luffy ni dia tahu yang Zoro ni bakal menjadi salah satu kru dan juga sahabat yang baik dalam Mugiwara no Ichimi ni. Jadi mereka pun pergilah ke pulau di mana markas marine itu berada. Jadi sesampai saja di pulau itu, dekat sinilah kita tahu bahawa sebenarnya Luffy ni request dekat Zoro sebanyak 2 kali sebenarnya. Pada pertama kali Zoro ni, bila Luffy minta Zoro ataupun request Zoro untuk join Mugiwara ni, dia tak berminat sebenarnya. Dia kata dia tak berminat sebab dia kata dia lebih selesa sebenarnya dalam keadaan macam ni. Tapi untuk pengetahuan korang sebenarnya, Zoro dekat situ sebenarnya dia ditangkap tau. Dia ditangkap atas dasar mungkin orang kata dia ni berbahaya kan sebagai pirate hunter walaupun dia bukan pirate sebenarnya. Jadi yang menangkap dia tu adalah Lieutenant Morgan dan juga anaknya iaitu Helmet Po. Jadi watak Lieutenant Morgan dalam cerita ni, dia adalah seorang yang sangat korup sebenarnya. Nampak tak korup? Dia ni suka menggunakan jawatan dia semata-mata untuk memenuhi kepentingan diri dia saja. Dan dia ni berani ambil orang kata tu cukai-cukai tambahan daripada penduduk-penduduk dekat kampung situ. Jadi penduduk kat sini dengan angkatan marine kat situ tak sukalah dengan sikap dia ni sebenarnya. Tapi dia sebab dia ni lieutenant kan, tambah-tambah pula dengan Helmet Po anak dia tu yang berfikir pulau tu bapak dia punya. Jadi dia pun buatlah pulau tu macam bapak dia juga punya, bapaknya. Jadi kita dah tahu pasal Lieutenant Morgan dan juga Helmet Po. Jadi kita study sikit siapa sebenarnya Zoro ni. Kalau kita tahu sebentar tadi Zoro ni adalah pirate hunter, siapa dia sebelum tu? Jadi Zoro sebelum tu hanyalah seorang budak yang belajar dojo sebenarnya. Dojo adalah seni mempertahankan diri menggunakan pedang. Jadi dia belajar dekat Shimosuke Village, iaitu kampung dia. Dia belajar di bawah Master Koshiro, nama tuan guru dia Koshiro. Jadi Zoro ni adalah antara murid-murid yang terbaik sebenarnya. Orang lain pakai satu pedang, dia ni pakai sampai 3 pedang. Santoryu lah sangat dia tu kan. Dia ni padu dia tu. Dia boleh bantai siapa-siapa saja, kawan dia ke, dia boleh bantai orang lagi tua daripada dia. Tapi dia ni kantoi dengan seorang je. Korang nak tahu siapa? Anak kepada Koshiro, anak kepada tuan guru dia, iaitu Kuina. Perempuan bang, perempuan. Kau bukan kaleng-kaleng tu, perempuan. Jadi Zoro ni sebenarnya dah bertembung ataupun bertempur dengan Kuina ni sebanyak 2001 kali. 2001 kali tu dia bertempur, 2001 kali tu juga lah Zoro kalah sebenarnya. Jadi pada pertemuan mereka yang terakhir, iaitu pada pertemuan mereka yang ke-2001, iaitu pada waktu malam yang hening, burung-burung berkicauan. Nampak tak, mana ada burung berkicau malam-malam. Jadi mereka pun bertempur. Tapi kekalahan tetap berpihak kepada Zoro. Tapi pada malam tu juga mereka dah melakukan satu perjanjian sebenarnya, yang mereka ini akan berusaha untuk menjadi yang terkuat dan menjadi ahli pedang ataupun the greatest swordman in the world dalam dunia One Piece ni. Jadi mereka pun berjanji. Tapi malangnya pada keesokan hari yang Zoro dikejutkan dengan berita kematian Kuina ni sebenarnya,
Kuina telah disahkan mati akibat terjatuh daripada tangga, mungkin akibat pendarahan. Jadi disebabkan kematian Kuina ini, Zoro mengalami kesedihan yang melampau lah. Jadi disebabkan itulah Zoro meminta kepada ayah Kuina ini untuk memberikan pedang Kuina, iaitu Wado Ichimonji, kepada dia sebagai satu penghormatan untuk Zoro accomplishkan ataupun selesaikan impian yang Kuina ada untuk menjadi the greatest swordman in the world. Jadi itu sajalah background si Zoro ni. Jadi kita berbalik semula kepada kisah waktu Luffy ni cuba untuk rekrut Zoro. Jadi seperti aku bagi tahu awal, pada pertama kali Luffy ni gagal. Tapi Luffy ni kali ni kedua, dia tak bawa badan je, dia bawa otak sekali. Jarang kita nampak sebenarnya Luffy ni bijak sebenarnya. Jadi Luffy pun datang kepada Zoro lagi sekali dan negotiate dengan Zoro. Kalau dia berjaya bawa pedang Zoro kembali yang telah disimpan oleh Helmeppo, anak pada Lieutenant Morgan itu, dan dia lepaskan Zoro, maka Zoro kena jadi kru dia. Maka terlepaslah Zoro selepas Luffy berjaya menjumpai ketiga-tiga pedang Zoro tersebut, dan berlaku pertembungan antara Luffy, Zoro dan juga Lieutenant Morgan, dan Helmeppo juga tewas di situ juga. Maka bersorak gembiralah semua angkatan Marine yang ada kat situ, disebabkan kekalahan yang berlaku kepada Lieutenant Morgan itu. Disebabkan korang tahu lah kan yang aku cakap pada awal, dia ni memang korap, suka gunakan angkatan Marine semata-mata untuk memenuhi dia punya kepentingan diri. Jadi selepas kekalahan yang berlaku kepada Lieutenant Morgan dan pertembungan antara Luffy, Zoro dan juga Lieutenant Morgan itu, angkatan Marine yang ada kat situ pun berterima kasih. Tetapi mereka ni masih ada integriti. Mereka tak boleh biarkan lanun-lanun terus berkeliaran dekat pulau tersebut. Jadi apa yang mereka buat? Mereka telah menghalau Luffy dan juga Zoro daripada pulau tersebut. Nampak tak? Walaupun diorang ni berterima kasih sebenarnya kepada Lanun, tapi mereka pun tak boleh juga orang kata membela Lanun dekat pulau tu. Jadi mereka pun terpaksa halau. Jadi di sinilah titik perpisahan, ataupun orang kata setiap pertemuan tu pasti ada perpisahan antara Luffy dan juga Koby. Maka di sinilah titik perpisahan mereka, di mana mereka pun orang kata telah pun membawa haluan mereka masing-masing, di mana Luffy nak jadi pirate, bukan saja pirate tapi pirate king, dan Koby nak menjadi Marine, bukan saja Marine tapi Marine yang hebat. Jadi Luffy dan Zoro pun berangkatlah keluar daripada pulau itu sambil dihantar dengan tabik hormat dari keseluruhan kata Marine yang ada kat situ. Jadi sampai situ saja. Kau nampak tak? Pendek aku bagi korang. Padat, ringkas dan penuh dengan semua maklumat yang ada pada setiap watak-watak penting dalam dua kisah ini, iaitu pertemuan Luffy yang Koby dan juga rekrut pertama Mugiwara no Ichimi. Jadi ada beberapa watak yang aku sebutkan tadi akan ada function di dalam episod-episod akan datang. Jadi kalau korang nak tahu apa jadi sebenarnya dengan watak-watak yang akan ada efek daripada masa akan datang itu, jadi korang kena stay tune dengan channel aku. Jadi sampai situ sajalah aku punya orang kata tu plot explanation, APE segmen aku. Lepas ni kita akan bersambung dengan pertemuan Luffy dengan Nami dan juga pertemuan antara mereka dengan Buggy the Clown. Korang tak sabar kan dengan Buggy the Clown? Para-para bakal Yonko orang kata. Alright, jadi pada sesiapa yang baru sampai kat channel aku ni, korang boleh tolong subscribe, tekan butang notification supaya korang boleh dapat video aku setiap hari. Nampak tak? Gila-gila. Dan jangan lupa like and share dan komen semua yang korang rasa, sebarang orang kata keburukan, sebarang penambahbaikan yang aku boleh lakukan, korang boleh saja selitkan komen. Sebarang konten-konten yang aku boleh lakukan, aku boleh bualkan dekat sini, dekat channel aku ni, korang boleh saja komen kat bawah. Aku akan cuba consider untuk bualkan di channel ini. Jadi sampai situ saja guys. Aku harap korang semua sihat-sihat kat luar sana, stay safe kat luar sana dalam keadaan pandemik ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Salam dari The Yonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.